Duduk di rumah tentunya ada yang sedikit terganggu, namun kita perlu mewujudkan keseronokan sendiri, terutamanya bagi mereka yang mempunyai anak kecil. Projek Do It Yourself boleh dirangka bersama-sama, guna barangan terpakai atau memikirkan sesuatu yang unik mengikut kreativiti tersendiri. Makin lama makin seronok di samping boleh menjana pendapatan sampingan. Projek Do It Yourself untuk seisi keluarga. Tuan cakap konkrit ni buat jambatan, buat rumah, tapi hasilkan perhiasan rumah ni daripada konkrit, dia macam kagum. Kalau kita pakai ikat, kadang-kadang save dekat phone, kadang-kadang hilang ke apa. Benda-benda ni semua kita boleh simpan as a memento. Berbekalkan idea yang kreatif, pelbagai hasil kerja seni dan perhiasan boleh dicipta secara DIY di rumah. Tidak memerlukan modal yang besar dan menggunakan bahan kitar semula yang sedia ada, ia dapat menghasilkan produk yang mewah dan eksklusif. Diusahakan oleh pasangan suami isteri, bentuk-bentuk antara yang pakar dalam penghasilan pelbagai jenis perhiasan rumah secara DIY menggunakan bancuan konkrit. Adesh dia suka barang-barang DIY. So masa 2015 macam tu, Adesh nak cari satu pot konkrit. Tapi tak jumpa any seller yang jual dekat sekitar Kuala Lumpur ataupun dekat Kelang Beli memang tak ada. So kita decided nak try sendiri buat menggunakan konkrit lah. Bermula sejak 4 tahun lalu, pilihan produk yang direka datang dalam variasi warna, corak dan reka bentuk yang berbeza. Mostly sekarang ni bentuk dia lebih kepada geometri dan juga nampak ringkas, elegan, simple, clean lines. Tak suka design yang macam berkerawang, yang clutter sangat. Kita suka yang design nampak clean je kalau letak dalam rumah tu. Hari ini kita akan buat satu pot konkrit daripada botol terpakai. So maknanya botol ni kita boleh recycle daripada bermacam-macam jenis botol. Botol sos tomato boleh, botol air boleh, macam ni botol air. So kita nak buat dia punya top dia daripada konkrit. So kita perlukan simen yang dicampur dengan pasir. Kemudian kali ni kita akan tambah sikit batu-batu kecil-kecil halus ni untuk dapatkan efek macam ada batu-batu macam terazuk efek sikit. Okey. So, kemudian saya akan gunakan kertas A4 plastik ni. Saya akan potong dia dan ukur dia sebelum saya lekatkan dia dekat tepi botol tu. Potong kertas keras elut sinar mengikut ukuran saiz botol, kemudian balut di sekeliling botol dengan kemas dan kuat. Kita dah balut keliling dia, jangan lupa untuk selotip dekat sini juga. Dekat dia punya sambungan dia ni supaya konkrit tak keluar dari situ. Tutup juga lubang botol bagi mengelakkan simen masuk ke dalam. Bancuh simen bersama air sedikit demi sedikit sehingga bancuhan menjadi pekat. Tambahkan sedikit batu baur untuk mendapatkan kesan tekstur konkrit yang lebih kasar. Tuan cakap konkrit ni buat bangunan, buat jambatan, buat rumah, tapi bila kita hasilkan perhiasan rumah ni daripada konkrit, dia macam kagum. And then daripada situ slowly lah kita dapat exposure. Alhamdulillah lah sampai sekarang pelanggan tu ada. Bergantung kepada saiz dan ketebalan produk yang dihasilkan, proses mengeringkan simen atau konkrit mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk sisa pepejal mengeras sepenuhnya. Jadi sekarang kita nak tunjukkan konkrit yang dah keras yang kita buat tu. Seterusnya, kikis permukaan atas dan sekeliling simen dengan menggunakan kertas pasir untuk mendapatkan hasil yang lebih rata dan tidak tajam. Yang ini kita dah buat, nampak rata dan licin lah. Ini antara kreativiti yang kami kongsikan hari ini kepada penonton di rumah. Selamat mencuba. Bentuk-bentuk juga bakal mengeluarkan produk DIY kit khas buat pelanggan yang berminat untuk mencuba sendiri menghasilkan produk berasaskan konkrit atau simen. Jika aktiviti bancuhan simen agak rumit untuk dihasilkan, ada projek yang lebih mudah dan sesuai untuk dilakukan bersama anak-anak. Dengan menggunakan beberapa keping kertas, pelbagai jenis kad ucapan yang menarik boleh dihasilkan. The beginning kenapa saya buat kad ni sebab saya tengok dekat market memang semua kad-kad yang jual memang simple. So saya nak something yang menarik which is orang akan lagi suka. So saya try untuk buat sikit-sikit.
Selain kreatif dalam menghasilkan kad, Nur Faza Zainuddin, 42 tahun, menitik beratkan material dan tekstur kertas supaya hasil kad lebih berkualiti dan tahan lama. Untuk colouring ni saya guna Bristol paper, which is kalau kita colour nanti dia akan jadi cantik, dia absorb dekat kertas. And then oleh kerana saya pakai alcohol marker, so dia tak meresap sangat dekat sebelah belakang. Mempunyai pelbagai jenis corak dan warna, kebanyakan kertas-kertas yang digunakan dibeli secara atas talian dan diimport dari negara Amerika Syarikat. Kad normally saya guna, dia panggil card stock. Benda ni import daripada overseas. Sebab kalau kita pakai kad yang biasa, kualiti dia macam tak berapa nak best. Masih berkhidmat di salah sebuah syarikat minyak dan gas, ibu kepada 3 orang cahaya mata ini kebiasaannya akan mengambil tempahan 3 minggu lebih awal untuk disiapkan. Every time saya buat, saya memang akan gunakan saya punya kreativiti. Sebab benda kadang-kadang ada sikit, so kita kena main dengan guna banyak material. Melihat kecanggihan teknologi masa kini, ada sesetengah daripada kita yang menganggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Namun, siapa sangka kad ucapan sebegini masih mempunyai peminat dan nilai sentimental tersendiri. Saya rasa macam berbaloi dengan apa yang saya buat, worth it. Sebab benda-benda ni semua kita boleh simpan as a memento. Sebab kalau kita pakai e-card, kadang-kadang save dekat phone, kadang-kadang hilang ke apa. So benda ni at least kita boleh display dekat meja ke, dekat whatever rak buku ke apa. At least something yang orang boleh tengok. Selain kad ucapan, Made by Faza juga turut menghasilkan pelbagai jenis kraft tangan kertas yang cantik dan menarik. Dengan menggunakan kertas, bermacam-macam produk yang dapat kita hasilkan. Selain daripada itu, kita juga dapat meluangkan masa dan menjana kreativiti anak-anak. Selamat mencuba! Selain kertas, tanah liat polimer juga boleh digunakan dalam mengadaptasikan bermacam-macam hasil seni yang comel lagi kreatif. Saya daripada kecil memang minat craft dan pernah ada satu artikel dalam majalah saya pernah tengok. Dia buat bear melalui clay dan kebetulan masa tu tengok budak-budak suka main clay kan. Jadi saya ajak adik saya buat craft sama-sama dengan dia. Bermula pada tahun 2016, mereka tidak menyangka hasil DIY yang dilakukan secara suka-suka mampu menjadi salah satu sumber rezeki sehingga ke hari ini. Saya nak hadiahkan pada kawan, so saya buat satu fridge magnet. So dari situ kita bagi untuk hadiah perkahwinan. Dan dari situ, dari mulut ke mulut, so kita rasa macam insya-Allah kita boleh open order, so kita mulakan perniagaan ini. Bagi memantapkan lagi skil yang sedia ada, segala teknik dan cara yang betul hanya dirujuk melalui sumber internet. Pembelajaran dan pengalaman yang ditimba menjadikan dia semakin mahir untuk menghasilkan pelbagai bentuk yang ditempah oleh pelanggan. Selalunya customer akan minta satu benda yang kita kena tiru daripada gambar. Contohnya motor. Yang itu saya rasa itu paling remeh yang saya pernah kena buat sebab saya kena ikut apa colour, saya kena tengok satu-satu. Kalau daripada segi yang lain berkenaan dengan doll apa semua, saya tak ada rasa itu satu cabaran untuk saya. Tanah liat polimer diimport khas dari negara China kerana teksturnya yang lembut dan tidak mudah patah. Tanah liat yang sudah siap akan dibakar pada suhu 150 atau 180 darjah Celsius selama 15 ke 30 minit mengikut ketebalan tanah liat yang dihasilkan. Okey, khas buat penonton Nonda pada hari ini, so saya akan demo. First of all, apa yang anda perlu ada adalah barang-barang keperluan clay. Contohnya adalah peralatan seperti bros dan juga alatan-alatan logam. So, ambil clay, masukkan mold, ikut acuan ya, tekan je. So, dia akan menghasilkan macam ni lah. Okay. Dan kita letak saja. Okey, inilah hasilnya. Okey, desain yang sangat simple, hanya menggunakan mold sahaja. Kita akan bakar. Selamat mencuba. Selain tempat pemegang kunci, bingkai gambar dan cawan, banyak kraft tangan yang boleh dihasilkan mengikut kreativiti masing-masing. Khas buat mereka yang sukakan kelainan, resin art antara sesuatu yang baru dan menarik
untuk dilakukan di rumah. Resin art ini berasal dan merupakan salah satu kraft tangan yang sangat popular di negara Amerika Syarikat, Australia dan Kanada. Mula dia sebenarnya saya saja-saja buat dengan adik-beradik. Lepas tu bila dah buat tu, buat jadi kitchen macam comel pula. Lepas tu orang start perasan bila saya post and then order start coming in. Dari situ start berniaga tu. Resin terjadi apabila dua komponen iaitu cecair bersama gel pengeras dicampurkan dan beransur menjadi plastik yang keras selepas berlakunya tindak balas kimia. Bahan ni sebenarnya agak berbahaya, jadi memang kena ada safety precaution dia bila guna tu. Kena pakai mask yang ada filter tu, lepas tu kena pakai glove. Pewarna tambahan boleh digunakan untuk menjadikan ia lebih menarik, namun perlu berhati-hati dan perlu bereksperimentasi sendiri bagi mendapatkan hasil yang diinginkan. Kadang-kadang tu warna dia berubah, macam kita masukkan dye warna biru. Tapi bila lama sikit dia tukar jadi warna merah, lepas tu lama-lama dia macam warna yang tak cantik. Kena nak cari bahan yang betul-betul tak berubah walaupun dah kena cahaya matahari itu semua. Selain bermain dengan warna-warna terang, penggunaan bahan hiasan juga boleh digunakan. Serbuk glitter, batu manik serta bunga-bungaan kering sememangnya mencantikkan lagi resin art. Biarkan selama 12 jam sebelum menambah lapisan kedua dan biarkan selama 12 jam sekali lagi. Kalau bunga tu saya ada bunga daisy, ada juga hydrangea. Tapi yang paling famous sekali bunga baby breath sebab dia ada macam-macam warna and orang suka sangat-sangat bunga tu. Dengan menggunakan acuan khas yang diperbuat daripada getah yang nipis, ia dapat menghasilkan permukaan resin yang berkilat. Resin perlu ditebuk selepas dikeringkan selama 24 jam dan direhatkan semalaman supaya skru mengeras bersama resin art tersebut. Langkah pertama sekali kita tebukkan lubang dia dulu. Bila kita dah buat lubang tu, kita boleh masukkan skru pin dia. Lepas tu kita sambungkan ring keychain ni pula. Jadi kita nak bagi dia lagi cute, kita tambahkan aksesori sikit. Okey, dah siap dah keychain resin art kita. Resin art ni sangatlah luas dan mengikut kreativiti masing-masing kita boleh hasilkan macam-macam produk. Aktiviti secara DIY atau buat sendiri dapat memberi keseronokan dan melahirkan kreativiti diri. Sama ada bahan terpakai atau bahan baru yang digunakan, ia akan menghasilkan pelbagai jenis produk yang unik. Pengisian menarik bersama yang tersayang di samping menjana pendapatan.